Kenderaan perdagangan, ambil perhatian larangan waktu, larangan road band. Jangan menggunakan kenderaan pada waktu puncak. Kenderaan perdagangan lori. Visual yang baru anda saksikan sebentar tadi adalah amaran kepada pemandu lori. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Ihsan Daya dan ini Buletin Awani. Bermula semalam, larangan penggunaan lebuh raya membabitkan beberapa jenis kenderaan berat dikuatkuasakan bagi mengurangkan kadar kesesakan lalu lintas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun pemantauan oleh kru Astro Awani bersama Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik atau JSPT Bukit Aman mendapati masih ada segelintir pemandu kenderaan berat yang berdegil tanpa mengindahkan arahan yang dikeluarkan. Dan perkembangan lanjut bersama dengan Raja Hisham Raja Zaid. Silakan. Terima kasih Ihsan. Begitulah hakikat yang perlu diterima oleh kita ketika ini, di mana banyak sebenarnya itu antara perancangan dan juga strategi yang telah dirangka oleh pihak berkuasa dan kerajaan dalam memastikan urusan orang ramai untuk pulang ke kampung berhari raya bagi tahun ini berjalan lancar dan baik seadanya. Tetapi bukan itu saja Ihsan, banyak lagi strategi dan perancangan yang telah pun digarap lebih awal, termasuklah bukan saja untuk mengurangkan risiko terhadap kesesakan yang kemungkinan berlaku di atas lebuh raya ini, tetapi juga untuk mengurangkan kadar kemalangan dalam memastikan orang ramai selamat sampai ke destinasi masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang tidak beberapa hari lagi akan disambut. Tetapi itu semua tidak bermakna Ihsan jika segala perancangan dan strategi yang telah digarapkan oleh pihak berkuasa dan kerajaan dalam memastikan keselamatan orang ramai dan juga urusan laluan trafik ataupun aliran trafik, membabitkan semua pintu keluar lebuh raya daripada Kuala Lumpur ini dan juga Lembah Kelang tidak diikuti dan diingkari oleh kebanyakan pengguna jalan raya. Dan ini sudah tentunya membebankan dan akan memberi masalah yang nampak kecil, tapi jikalah ia berlaku berurutan dengan jumlah yang begitu banyak akan memberi masalah yang besar kepada pengguna jalan raya dan akhirnya orang ramai sendiri yang akan menjadi bangsa. Tetapi untuk kita memahami kenapakah larangan ini dikuatkuasakan selama 5 hari itu, mungkin kita akan bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman yang telah pun 2 hari sebenarnya bersama kita bagi memantau segala aliran trafik membabitkan lebuh raya Pantai Timur dan juga hari ini ke selatan, iaitu Superintendent Dr. Baki Zainal Abidin. Baik Tuan, kita dapati daripada hasil pemantauan kita selama 2 hari ini, Tuan sendiri dapat melihat bahawa ada segelintir pengguna ataupun pemandu-pemandu kenderaan berat dan juga perdagangan yang masih berdegil menggunakan lebuh raya ketika larangan sudah pun diwartakan dikuatkuasakan. Okey, terima kasih Astro Awani. Prihatin isu-isu keselamatan jalan raya. Okey, larangan kenderaan berat sememangnya telah pun diwartakan pada 22 April 2022. Tujuan larangan dibuat ialah supaya kita nak hadkan pergerakan kenderaan berat yang tidak perlu ni untuk berada di jalan raya. Dikategorikan kepada 3 jenis, kategori 1, 2 dan 3. Kategori 1, 7,500 kg ke atas, total ban. Makna kata dia tidak boleh berada sepanjang jalan, sepanjang masa pada 30, 1, 2 hari bulan dan juga 7 hari bulan 8. Apakah wisdom kepada ini? Kalau kita tengok pada 29 hari bulan, lambatkan aliran trafik 5.5 juta. Jadi kalau ada kenderaan berat di atas jalan raya, dia akan memperlahankan pergerakan dan seterusnya akan melambatkan aliran. Sebab itu kita nak suraikan ni dengan kita tidak menghalang aliran pergerakan kenderaan berat. So alhamdulillah dengan tindakan yang begitu proaktif oleh tim JSPT dan juga pasukan sahabat kita, khasnya JSPT Kontingen dan daerah, semalam satu yang boleh kita banggakanlah. Rekod yang dicatatkan semalam 4.7 juta. Maknanya masih tinggi aliran ni. Kan? Hari ini pun masih catat. Dan di Plaza Tol Gombak sekarang ni sesak sepanjang 20 km. Sedang sesak 20 km daripada Plaza Tol Gombak sampailah menghala ke Lentang. Ditambah pula dengan cuaca hujan lebat sekarang ni. So, makna kata
Cuba bayangkan dalam keadaan hujan lebat, kesesakan begini, ada lagi kenderaan berat di atas jalan raya. Saya rasa mungkin akan mengambil masa belas-belas jam lah untuk sampai ke destinasi. Soalan terakhir saya, daripada pemantauan yang telah dilakukan beberapa hari ini bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri, apakah masalah-masalah yang sentiasa timbul bersempena dengan orang ramai ataupun pengguna jalan raya ketika mereka ke destinasi ataupun pulang ke kampung halaman? Kadang-kadang kita tengok mereka ada yang kerosakan kereta, ada yang menggunakan lorong kecemasan. Mungkin pihak PDRM mampu memberi nasihat sedikit dan juga amaran kepada mereka yang masih berdekik. Okey. Saya dan tim telah mewar-warkan lebih awal bahawa aliran pada musim perayaan ini meningkat kepada parah 5 juta. Tetapi berlaku sebaliknya pada 29 hari bulan dia meningkat kepada 5.5 juta. Jadi apabila aliran tinggi, ia akan memperlahankan kenderaan. Sebab itu kita selalu nasihatkan pengguna jalan raya bahawa sila buat persediaan, tentukan kenderaan berkeadaan baik, buat servis, buat sebagainya. So, apabila lambatkan kenderaan ni, dia akan memperlahankan dan ada kenderaan dia akan mengalami overheating. Suhunya akan panas dan seterusnya akan menyebabkan enjin gagal dihidupkan. Ini cabaran sebenarnya. Sebab itu dalam pemantauan kita semalam setiap 100 meter di sektor timur sampai ke Bentong ada kenderaan yang rosak. Puncanya kerana overheating, minyak air tak diisi dalam tangki, radiator dan sebagainya. Itu juga dengan apa yang kita buat tadi di sektor selatan, masih juga ada pengguna jalan raya yang saya rasa gagal lah. Sebab apa, daripada pemerhatian saya dan tim tadi tengok, tangki air pun dah kering kontang, berkarat. Maknanya dia tidak melakukan penyelenggaraan dan juga pemeriksaan. Kalau dia, dan ada juga pemandu ni yang langsung berkarat air mentah tak ada. Maknanya kalau dia ada sedikit air untuk dia tampung balik ke dalam tu, ia boleh membantu bagi meneruskan perjalanan dia. So, kami akan terus berada di lapangan membantu menyuraikan aliran kenderaan. So, apa yang kita buat hari ini, kalau ada kenderaan-kenderaan yang rosak, kita akan tarik dan tunda kepada lebai ataupun kawasan yang tidak mengganggu aliran. Dan saya nak beritahu dengan semua pengguna jalan raya bahawa kita ada unit kesihatan lebuh raya. Unit ini akan membantu di lokasi kejadian. Kalau tak sampai unit ini, mungkin ada halangan di tempat lain, kemalangan di tempat lain. Mana paling mudah saja, jangan gaduh. Bertukar maklumat di antara pemandu A dan pemandu B. Jangan gaduh, kita bayar insurans mahal-mahal. Kenapa nak gaduh? Kan? Kita tukarkan maklumat, ambil gambar kereta, ambil gambar tempat kejadian, kita boleh bergerak. Report kemalangan boleh dibuat di mana-mana balai polis. Ini kemudahan yang PDRM bagi kepada masyarakat pengguna. Jangan gaduh di atas jalan raya, menambahkan stres pengguna jalan raya. Mungkin amaran dalam masa yang tersikat ini kepada mereka yang masih berdekik menggunakan lorong kecemasan dan sebagainya. Okey, seperti yang saya cakapkan tadi, kalau lorong kecemasan boleh cakap dosa besar. Okey, kita telah mengambil banyak tindakan kepada orang yang masih tegar ni. Pemantauan memang dibuat oleh semua petugas JSPT di lapangan dan juga unit drone yang akan capture gambar dan kita akan hantar notis 170A kepada pengguna yang tegar dan tidak ada rayuan compound. Ayuh bersama kita, semua petugas-petugas saya yang handsome dan ceria hari ini walaupun tak dapat balik raya, ini semangat dan komitmen kita ke arah menentukan semua pengguna balik dengan selamat di jalan. Terima kasih Tuan. Inilah wajah-wajah yang bukan saja menguatkuasakan undang-undang tetapi juga prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh pengguna jalan raya, terutamanya mereka yang menghadapi kerosakan. Inilah wajah-wajah yang sentiasa memberikan bantuan. Baik Ehsan, itu dulu ya buat ketika ini untuk kita kongsikan. Kita kembali duduk bersama Ehsan di studio sana. Silakan Ehsan.